Okey guys, dalam video ini kita akan buat ulang kaji untuk kertas 3 ya, ujian amali sains kertas 3 bagi kimia. Alright, so mari kita buat soalan ni. Tajuk dia ialah kadar tindak balas ya. So anda dikehendaki menjalankan suatu eksperimen untuk menentukan kadar tindak balas antara magnesium dan asid hidroklorik pada suhu yang berlainan. So faktor yang kita akan kaji di sini ialah kesan suhu ke atas kadar tindak balas. Okey. So tuliskan prosedur untuk eksperimen ini. Okey kelas, ini lain sedikit daripada video fizik saya ya. Okey. So di sana okey, dalam video fizik itu soalan ada menyatakan dalam awak anda perlu menyertakan ataupun menyertai bagaimana cara untuk mengendalikan pemboleh ubah dan langkah berjaga-jaga. Okay. Kalau soalan bagi macam itu, mesti ada dalam prosedur, mesti ada cara mengendalikan pemboleh ubah dan langkah berjaga-jaga. Baru kita boleh jawab macam itulah. Lompat lain saja. Okay. Tapi soalan ni cara dia tanya berbeza sedikit. Dia kata tuliskan prosedur. Tuliskan prosedur. Maksudnya kena bagi prosedur lengkap. Untuk 3 markah, prosedur lengkap. Ya, memang betul. Memang. Okey. Alright, tuliskan prosedur. Okey, saya ada satu cara yang saya selalu ajar, yang saya ajar pelajar saya untuk kertas 2 Alright, cara dia sangat senang. So pertama sekali, okey, apa yang kita buat ialah tulis apa-apa yang kita sukat ataupun sediakan. Okey, sukat ataupun kita sediakan. So apa yang kita sukat dalam eksperimen ini? Maksudnya apa yang kita biasanya sukat? Isi padu dan jisim. Biasanya lah. Isi padu jisim. Apa-apa lain yang kita sukat, tuliskan dulu. So untuk eksperimen ini adalah eksperimen antara magnesium dengan asid hidroklorik. So apa yang kita perlu sukat dulu? Mula-mula kita kena sukat asid ni kan? Isi padu asid ni kan? Okay, so itulah kita akan mula di sana. Okay, kita akan mula dengan menyukat. Okay, so sukat, apabila kita tulis sukat ini, pastikan awak bagi isi padu. Okay, pastikan awak bagi isi padu dan kepekatan dia. So ini bergantung kepada apa yang soalan bagi awak lah. Kalau soalan bagi 1.0 tulis 1.0 dan sebagainya. Okey. Pastikan awak bagi isi padu dia. Isi padu mesti ada. Okey, dengan menggunakan silinder penyukat. Okey. Sini pun pastikan awak bagi apakah radas yang digunakan untuk sukatan ini. Okey, menggunakan silinder penyukat dan tuang ke dalam beaker. So setiap kali kita sudah sukat apa-apa larutan, kita akan tuang dalam bekas, betul tak? So sukat dan tuang, habis. Okey. Ada tak apa lagi yang kita perlu sukat? Ini adalah tindak balas antara asid dengan pita magnesium. Ada tak apa lagi yang kita perlu sukat? Tak perlu. Tapi ada satu yang kita perlu sediakan, okey. Ada satu lagi benda yang kita perlu sukatlah sebenarnya, okey. Iaitu ini adalah pada suhu yang berlainan. Suhu pertama yang kita gunakan adalah suhu bilik. Okey, suhu bilik. So apa yang kita harus lakukan ialah kita perlu rekod bacaan suhu asid pada suhu bilik. So rekod bacaan suhu asid hidroklorik ini menggunakan termometer. Nampak ya, menggunakan termometer. Dah habis. Okey. So sukat, kita sudah sukat semua yang perlu disukat. Okey, kita sudah sediakan semua. Ada apa-apa persediaan yang lain tak? Tak ada Okey. So selepas kita sediakan semua, ini sudah habis. Okey, apakah langkah seterusnya? Langkah seterusnya ialah kita perlu mulakan eksperimen. Okey, mulakan eksperimen. So apa yang kita perlu lakukan untuk mulakan eksperimen ini? Kita perlu ambil pita dan letak dalam pita magnesium, letak dalam asid. Betul tak? So itulah yang kita akan buat. Okey, letakkan 3 cm pita magnesium ke dalam beaker yang mengandungi asid hidroklorik dan serta-merta mulakan jam randik. Okey. Guys, ini penting untuk apa-apa eksperimen kadar tindak balas ya. Eksperimen kadar tindak balas mesti ada serta-merta mulakan jam randik. Okey. So eksperimen sudah mula, dah habis. Okey. So lepas kita mulakan eksperimen, apa yang kita perlu buat seterusnya? Kita perlu kumpulkan data kan? Eksperimen sudah mula. So seterusnya kita kumpulkan data. So di sini
awak perlu nyatakan apa yang diperhatikan. Pemerhatian, okey, dan rekod. Okey, pemerhatian dan rekod. So, kita perlu perhatikan, okeylah, perhatikan dan rekod. So, langkah seterusnya ialah kita perlu perhati apa yang kita ambil sebenarnya, apa yang kita sukat, apa yang kita ukur, apa yang kita perhatikan, semua kita kena tulis. Alright. So, di sini kita akan ambil masa untuk tindak balas lengkap. So, apa yang kita buat untuk dapat pemerhatian kita, hentikan jam randik sebaik saja tindak balas itu lengkap. Begitulah kita dapat masa yang diambil, betul tak? Okey. Okey, selepas kita sudah ambil, kita sudah sukat nilai dia, okey. Langkah seterusnya ialah rekod. So rekod dalam jadual. Ini standard Rekod masa yang dia ambil dalam sebuah jadual. Habis. Dah. Perhatikan dan rekod. Dah finish. Habis. Okey. Selepas kita perhatikan dan rekod, langkah terakhir dalam eksperimen yang ada pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey. Okey, mungkin kita akan perlu ulang eksperimen, betul tak? So, ulang eksperimen dengan, lepas tu awak kena tukar pemboleh ubah yang dimanipulasikan lah. Alright. So, di eksperimen ini kita nak tukar suhu. Right? So, ulang langkah 1 ke 4. Okay, ulang langkah 1 hingga 4 menggunakan asid dia juga, asid hidroklorik yang sama kepekatan dia, tapi yang dipanaskan kepada suhu 4 suhu yang lain. Okay. Kenapa saya bagi 4 sini? Dalam eksperimen dalam buku teks ada 5 suhu. Right? Ada 5 suhu yang diberikan. Awak perlu baca soalan betul-betul lah. Mungkin ada, mungkin dia akan bagi tahu berapa banyak bacaan yang awak perlu ambil. Okay. Ini awak perlu baca betul-betul lah. Tapi mengikut buku teks memang ada 5 bacaan. Jumlah 5 lah. Maksudnya ulang 4 kali. Okay. Ulang dengan 4 suhu yang lain. Lepas tu ada suhu asal dia. Okay. Okay, dah. Beginilah kita tulis procedure. Alright, ingat 4 langkah dia. So, mula-mula kita sukat dan sediakan apa yang perlu sediakan. Lepas tu, mulakan eksperimen. Tulis apa yang awak buat untuk mulakan eksperimen. Okay. Lepas tu, kita perlu mengambil pemerhatian dan rekod. Alright. So, kita perlu perhatikan dan rekod apa dia. Tulis apa yang awak perhatikan dan rekod. Tulis rekod dia dalam jadual. Lepas tu, akhir sekali, ulang. Dah, 4 langkah saja. 4 ini awak ingat, lepas tu awak tulis berdasarkan 4 yang. Walaupun apa eksperimen yang keluar lah. Alright. Okay, so nyatakan pemerhatian. So dalam kimia kita selalu ada pemerhatian dan inference. Okay. So pemerhatian ini mestilah sesuatu yang kita perhatikan. Kita betul-betul perhatikan. Okay. So contohnya perubahan warna ke ataupun apa-apa yang kita ukur ke, sukat ke. Apa yang kita ukur lah, ambil ukuran dia. Okay. So di sini apa pemerhatian dia? Awak tak boleh kata kadar tindak balas. Kadar tindak balas itu awak perhatikan ke? Adakah awak perhatikan kadar tindak balas? Itu bukan pemerhatian dia. Okay? Itu bukan pemerhatian dia. Sepanjang eksperimen ini berlangsung, apa yang kita perhatikan? Apakah yang kita perhatikan? Janganlah kata masa untuk tindak balas lengkap. Itu memang kita sukat pada akhir eksperimen lah. Tapi sepanjang eksperimen ini berlangsung, okay? Apa yang kita perhatikan? Okay? So, kalau kita nak tahu apa yang berlaku, okay, kita perlulah ada persamaan kimia dia. Okay, persamaan kimia dia akan memberitahu kita apa yang kita boleh perhatikan. So, ada magnesium dengan HCl, asid hidroklorik. Apa yang kita dapat ialah magnesium klorida dan gas hidrogen. Betul tak? So, sini, okay, apa yang kita boleh perhatikan? Gas hidrogen. Terbebas kan? Tapi itu bukan pemerhatian. Pemerhatian mesti apa yang kita perhatikan saja. Adakah gas itu berlabel hidrogen? Ada tak label gas? Tak ada, tak ada. So, apa yang kita perhatikan sebenarnya? Kita tak perhatikan yang gas hidrogen terbebas. Kita perhatikan yang gelembung gas tidak berwarna yang terbebas. Okay, gelembung gas tidak berwarna yang terbebas. Okey, sekarang apa inference dia? Inference ini langsung tak sama dengan fizik ya. Langsung tak sama. Dia lain. Cara kita tulis dia lain. So, di sini inference macam biasa saja. Inference bagi pemerhatian ini ialah penerangan bagi pemerhatian ini. Kenapa pemerhatian itu begitu? Alright. So, apakah inference dia? Kenapa ada gelembung gas tidak berwarna yang terbebas?
Sebabnya ialah gas hidrogen terasa. Okay, ini inference dia. Okay, alright. Now, seterusnya, nyatakan pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa yang kita manipulasikan dalam eksperimen ini? Apa yang kita tukar-tukar pada awal eksperimen? Suhu kan? Tapi jangan tulis setakat suhu saja. Okay, suhu asid hidroklorik. Okay, seterusnya, apakah pemboleh ubah bergerak balas? So, di sini kita ada masa yang diambil untuk tindak balas lengkap. Inilah pemboleh ubah bergerak balas. Masa yang diambil. Right? Itu yang kita dapat di hujung eksperimen, betul tak? Right? Okey, apa pemboleh ubah yang dimalarkan? Okey. Pemboleh ubah dimalarkan dalam eksperimen ini pertama sekali ialah panjang pita magnesium. Sebab kalau kita gunakan panjang pita magnesium yang berlainan, ini akan mempengaruhi masa yang diambil untuk tindak balas lengkap juga. Sepatutnya kita hanya nak suhu mempengaruhi masa yang diambil untuk tindak balas lengkap. Okey. Tetapi untuk eksperimen kadar tindak balas ini, bila kita mengkaji kesan satu faktor ke atas kadar tindak balas, kita perlu malarkan semua yang lain. Okay? Apa yang relevan untuk eksperimen ini ialah isi padu dan kepekatan asid hidroklorik. Okay? Kita perlu tetapkan isi padu dan kepekatan asid hidroklorik juga. Okay? Memang sebenarnya isi padu tidak akan memberi apa-apa kesan, tetapi bila kita tulis, biasanya kita akan tulis isi padu dan kepekatan, bukan kepekatan saja. Okay, itulah cara yang ditulis dalam buku teks juga ya. Okay, alright. Okay, so tengok ni, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Okay, apakah format hipotesis? So format hipotesis kita boleh guna semakin tinggi, rendah, MV, semakin tinggi, rendah, RV. So ini kita boleh gunakan untuk eksperimen yang ada pemboleh ubah yang kuantitatif. Maksudnya ada nilai dia. Nilai dia boleh tinggi dan rendah. Okay. So apakah MV kita? So MV kita ialah suhu kan? So kita boleh tulis semakin tinggi suhu asid hidroklorik. Okay. So ini dah semakin tinggi MV dah. MV ialah pemboleh ubah dimanipulasikan ya. Okay. Semakin tinggi rendah RV bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. So apabila suhu meningkat, apa yang akan berlaku pada masa yang diambil? Masa yang diambil untuk tindak balas ini lengkap, dia akan jadi semakin singkat kan? Semakin singkat masa yang diambil untuk tindak balas lengkap. Kalau nak gunakan semakin tinggi kadar tindak balas, boleh juga. Boleh juga. Okay, boleh juga. Okay, inilah format untuk hipotesis ya. Okey, seterusnya nyatakan definisi secara operasi bagi kadar tindak balas. Okey, untuk kimia memang jelaslah. Kita memang sudah gunakan format ini, dah lama kita gunakan format. Okey. So format untuk definisi secara operasi bagi kimia sangat senang. Kita perlu ada dua perkara. Yang pertama ialah apa yang dilakukan. Okey, apa yang dilakukan. Yang kedua, apa yang diperhatikan. Apa yang dilakukan, apa yang diperhatikan. Ini adalah format untuk kimia ya. Okey. Alright. So, apa yang diperhatikan? So, kita mula dengan apa yang kita perhatikan dulu. Apa yang kita perhatikan pada hujung eksperimen ini? Sekali lagi, ini perlulah berkaitan dengan RV. Okey. Pemerhatian ini bukan macam sini tahu, bukan macam sini, bukan pemerhatian ini. Ini lain. Ini pemerhatian sepanjang eksperimen. Yang ini, perhatikan ini mesti berkaitan dengan RV kita, iaitu ini. Mana pemboleh ubah tadi? Ini, masa yang diambil untuk tindak balas lengkap. So, apa yang kita perhatikan? Apa yang kita dapat di hujung eksperimen? Kita mengambil masa, kan? Kita mengambil masa untuk tindak balas lengkap. Itulah yang kita perhatikan pada hujung eksperimen yang berkaitan dengan RV ini. Okay. So, memang perlu sesuatu yang kita sukat ke ataupun kita perhatikan. Contohnya perubahan warna ke. Okay, memang perlu sesuatu yang diperhatikan. Okay. So, di sini apa yang kita perhatikan? Masa yang diambil untuk magnesium bertindak balas lengkap. Okay. So, ini yang kita perhatikan. Okay. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan ini, okay, mestilah apa yang dilakukan untuk mendapat pemerhatian ini.
Apa yang kita lakukan untuk dapat pemerhatian ini? Okay, sebab itu saya mula dengan pemerhatian. Alright. So, apa yang kita lakukan untuk kita ambil masa untuk magnesium bertindak balas lengkap? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan supaya kita boleh mengambil masa dia? Kita meletakkan magnesium dalam asid hidroklorik kan? Itulah apa yang kita lakukan. Okay? Alright. So, bagaimana kita jawab soalan ni? Senang. Senang. Definisi secara operasi bagi kimia senang. Okay? So, kita mula dengan apa yang diperhatikan. So, masa yang diambil untuk magnesium bertindak balas lengkap. Okay, dah. Apa yang diperhatikan dah selesai. Okay? So, lepas tu kita tulis apabila. Okay? Apabila apa yang dilakukan. Apa yang diperhatikan apabila apa yang dilakukan. Magnesium diletakkan di dalam asid hidroklorik. Dah, habis, lengkap. Inilah definisi secara operasi bagi kimia. Okay? Alright. Now, saya nak ajar juga, kalau dia suruh buat jadual lah. Okay? Kita perlu jadualkan suhu. Okay, suhu darjah Celsius dengan masa lah. Masa yang diambil okay, dalam saat. Okay. Now, ini bergantung pada soalan. Mungkin soalan akan minta awak untuk hitung kadar tindak balas. So, macam mana kita boleh kira kadar tindak balas apabila tak ada kuantiti yang lain? Contohnya, perubahan isi padu ke, perubahan jisim ke. Okay? Macam mana kita cari kadar tindak balas? So, kadar tindak balas apabila tak ada yang lain kecuali masa yang diambil untuk tindak balas lengkap. Kadar tindak balas ialah 1 per masa. Okay, kalau masa dalam saat, unit bagi kadar tindak balas ialah per saat. Itu saja. Alright? Baiklah guys, all the best. Saya harap awak dapat buat eksperimen dengan baik. Okay. Jangan panik. Kalau ini langsung tak keluar, jangan panik. Okay, baca soalan betul-betul. Cuba buat. Cuba buat. Pastikan awak baca dan ikut arahan betul-betul. Itu yang penting. Okay. Alright guys, kalau perlukan apa-apa sumber yang lain boleh layari mrroyaltuition.com. All the best guys.